Baik, kita mulakan. Suratul Anfal. Harta rampasan perang. Ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh catatnya, ayat 41. Wa'lamu, dan ketahuilah olehmu. Annama, bahawasanya tidak lain. Ghanimtum, telah kamu rampas. Dalam braket, harta rampasan perang. Min syai'in, daripada sesuatu. Wa anna, maka bahawasanya. Lillahi, untuk Allah. Humusahu, 1/5-nya. 1/5-nya. Humusahu, 1/5-nya. Wali Rasul, dan untuk Rasul. Walizi, dan yang empunya. Al-Qurba, kerabat. Wal yatama, dan anak-anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wabnis sabil, dan anak jalan. In kuntum, in jika, kuntum adalah kamu. Amantum, telah beriman kamu. Billahi, dengan Allah. Wama, dan apa yang. Anzalna, telah kami turunkan. Ala, atas. Abdina, hamba kami. Yauma, pada hari. Al-Furqan, perbezaan. Pada hari Al-Furqan, perbezaan. Yauma, pada hari. Iltaqa, telah bertemu ia. Al-Jam'an, oleh dua kumpulan. Kopi. Oleh dua kumpulan. Wallah, dan Allah. Ala, atas. Kulli syai'in, tiap-tiap sesuatu.
Qadir amat berkuasa. Baik, kita ulang semula. Suratul Anfal ayat 41. Suratul Anfal ayat 41 ini adalah mula juzuk yang ke-10 mula juzuk yang ke-10 wa'lamu. Dia dah masuk juzuk yang ke-10. Baik. Wa'lamu, dan ketahuilah olehmu, annama ghanintum min syai'in, bahawasanya tidak lain telah kamu rampas, yakni harta rampasan perang yang kamu perolehi itu, min syai'in, daripada sesuatu yang telah kamu perolehi, fa'anna, maka bahawasanya lillahi, untuk Allah, khumusahu, 1/5-nya, wali Rasul, dan untuk Rasul. Jadi artinya 1/5 itu untuk Allah dan untuk Rasul, wali zil kurbah, dan yang empunya kerabat. Yang empunya kerabat ni kerabat Nabi, kena buat nota, iaitu Bani Hashim dan Bani Muttalib. Kena buat nota tu. Wali zil kurbah, dan yang empunya kerabat. Kerabat di sini ialah kerabat Nabi, iaitu Bani Hashim dan Bani Muttalib. Kenapa Bani Hashim dan Bani Muttalib ini mendapat bahagian daripada harta rampasan perang? So, Bani Hashim dan Bani Muttalib adalah keluarga Nabi yang tidak boleh menerima zakat dan sedekah, tapi dia boleh menerima harta-harta rampasan perang. Jadi Nabi dan keluarga Nabi, dia tidak boleh menerima sedekah dan tidak boleh menerima zakat. Itu kena ingat. Tapi dia boleh menerima harta rampasan perang. Lagi siapa? Wal yatama, dan anak-anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Anak-anak yatim muslimin yang bapa-bapa mereka telah meninggal. Jadi mereka dikatakan sebagai yatim ataupun fuqara. Dan begitu juga wal masakin, dan orang-orang miskin dari kalangan orang muslimin yang memerlukan hajat. Jadi dikatakan sebagai masakin, orang-orang miskin. Lagi siapa? Wa bni sabil, dan anak jalan. Anak jalan ni juga letak nota, iaitu musafir yang terputus bekalan. Orang musafir yang terputus bekalan, itu dikatakan anak jalan. Orang musafir, musafir yang keputusan bekalan atau hilang bekalan. In kuntum amantum billah, jika adalah kamu telah beriman kamu dengan Allah. Jadi artinya 1/5 ini untuk Allah, untuk Rasul, untuk kerabat Nabi, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Yang lain akan dibagi-bagi kepada yang menyertai peperangan. Tapi 1/5 ni kena asingkan dulu. Sebab itu pernah dikatakan keldai haram. Daging keldai haram. Jadi sebenarnya tafsiran keldai itu haram disebabkan oleh belum dibagi. Belum dibagi, dia dah
ambil atau sembelih, itu haram. Jadi kena dibahagi dulu, baru boleh disembelih. Kalau seandainya itu dapat miliknya. Sebab itu haramnya sebenarnya sebelum dibahagi. Ya. Kemudian diterangkan lagi. Ya. Wama anzalna, dan apa yang telah kami turunkan ala abdina, ya, atas hamba kami, yaitu hamba kami Muhammad, ya. Yaumal Furqan, pada hari perbezaan. Boleh juga di letak nota juga. Ya, hari perbezaan ni iaitu ya peperangan Badar. Ya, peperangan Badar. Yang mana di situ terbezalah kebenaran dan kebatilan. Ya. Peperangan Badar tu, ya, maka terbezalah mana yang benar, mana yang batil. Dari yang benar itu adalah ia daripada Allah. Yang batil apa yang dipertahankan oleh orang-orang musyrikin. Yauma, pada hari iltaqal jam'an, telah bertemu ia oleh dua kumpulan. Dua kumpulan ni, ya, letak nota juga, iaitu orang, ya, kaum muslimin dan orang kafir. Atau dua kumpulan, pertemuan dua kumpulan, iaitu kumpulan muslim dan kumpulan kafir. Wallah, dan Allah ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas tiap-tiap suatu amat berkuasa. Begitulah kekuasaan Allah Ta'ala menolong kamu, ya, dan ya, memberikan kemenangan yang besar buat kamu, kaum muslimin. Ya. Baik, kita sambung lagi ayat 42. Ya. Suratul Anfal ni, ya, dia punya ayatnya panjang. Satu-satu ayat tu kadang panjang. Baik, sambung, ya. Ingatlah di waktu antum, kamu, bil ghudwati, di pinggir, di pinggir ad-dunya, yang dekat. Wahum, walhal mereka, bil ghudwati, di pinggir, al-quswa, yang jauh. Warakbu, dan kafilah, asfala, lebih rendah, bracket sebelah bawah, dalam bracket sebelah bawah, minkum, daripada kamu. Walau, dan jikalau, tawa'adatum, telah berjanji-janjian kamu, lah talaftum, nescaya telah kamu perselisihi, fil mi'ad, pada perjanjian.
Walakin dan tetapi, liyaqdiya, supaya ia sempurnakan. Supaya ia sempurnakan Allahu oleh Allah amran akan urusan. Kana adalah ia maf'ula yang diperbuat. Liyahlika, supaya ia binasakan man, akan orang yang halaka, telah patut binasa ia. Telah patut binasa ia. An bayyinatin, dari keterangan. Wa Yahya, dan ia hidupkan man, akan orang yang hayya, telah patut hidup ia. Telah patut hidup ia. An bayyinatin, dari keterangan. Wa innallaha, dan bahawasanya Allah la sami'un. Lam tu makna sungguh ya. Sebab inna, ada inna awal tu. Innallaha, inna tu bahawasanya. Jadi lam tu lam la sami'un, lam ni makna sungguh. La sami'un, sungguh amat mendengar. Alim, lagi amat mengetahui. Baik, saya masuk mula ya. Ingatlah di waktu. Antum, kamu. Bil ghudwatid dunya, di pinggir yang dekat. Jadi makna dunia ni kalau nak tahu, makna dekat. Ya, yang kita sebut dunia ni, dekat, ya, hina, hampir, ya, itu makna dunia. Jadi artinya dunia ni tidak kekal. Ya. Tempat yang kita duduki, ia hanya sementara. Itu maknanya. Sebab itu bila dirangkaikan dengan wudwatid dunya, ya, di pinggir yang dekat. Ya. Wahum, walhal mereka, pihak musuh, bil ghudwatil quswa, di pinggir yang jauh. Pihak musuh, ya, di pinggir yang jauh. Warra'bu, dan kafilah, asfala minkum, sebelah bawah, ya, daripada kamu. Ya. Sebelah bawah daripada kamu. Ya. Ikutkan tafsir katanya, ya, di pinggir laut. Walau dan jikalau tawa'adatum, telah berjanji-janjian kamu, lah talaftum fil mi'ad,
nescaya telah kamu perselisihi dalam perjanjian. Kalau seandainya itu diatur, tidak akan terjadi. Mungkin mereka akan perselisihi perjanjian itu. Tapi di sini nak menunjukkan bahawa terserempak. Jadi tidak ada satu janji. Itu yang dikatakan, kalau berjanjian, nescaya akan kamu perselisihi janji itu. Walakin, dan tetapi, liyaqdiyallahu amran, supaya ia sempurnakan oleh Allah akan urusan. Allah nak menyempurnakan akan urusan. Urusan kemenangan untuk Nabi dan orang-orang Islam, pengikut Nabi. Kana adalah ia, maf'ulah yang diperbuat. Kalau Allah kata kun, jadilah, maka jadilah dia. Allah nak tolong orang-orang Islam. Allah nak hapuskan orang-orang kafir. Itu adalah hak Allah. Itu dikatakan kana maf'ulah, adalah ia yang diperbuat. Liyahlika man halaka an bayyinatin, dan supaya ia binasakan man akan orang yang halaka telah patut binasa ia ala bayyinatin atas keterangan. Maksudnya orang yang patut mati, patut binasa, orang-orang kafir ini, atas keterangan, atas kenyataan. Wa yahya man hayya an bayyinatin, dan ia hidupkan akan orang yang telah patut hidup ia atas keterangan. Yang patut hidup, ia akan hidup. Yang patut binasa, akan binasa. Maknanya, Allah akan memenangkan Islam. Islam akan menang. Memang patut. Allah hidupkan yang patut hidup, iaitu Islam. Dan Allah binasakan yang patut binasa, iaitu orang kafir yang menegakkan kebatilan. Wa innallaha la sami'un alim. Dan bahawasanya Allah sungguh amat mendengar, lagi amat mengetahui. Itulah sifat Allah Ta'ala, yang bersifat maha mendengar segala perkataan, yang maha mengetahui segala perbuatan. Baik, sambung lagi. Ingatlah di waktu. Ingatlah di waktu. Kalau perkataan ni, kalau di awal ayat, kita kena letak perkataan ingatlah. Ingatlah di waktu. Tapi kalau dia di tengah-tengah, maknakan di waktu saja. Ingatlah di waktu ni untuk awal ayat. Ingatlah di waktu. Yuri kahum, ia perlihatkan akan engkau, akan mereka. Panjang makna ia perlihatkan akan engkau, akan mereka. Mana ia perlihatkan? Yuri. Mana engkau? Ka. Mana mereka? Tengok bersambung. Ia perlihatkan akan engkau, akan mereka. Allahu, oleh Allah. Fi manamika, dalam manamika, tidur engkau. Tidur engkau dalam braket mimpi. Dalam braket mimpi, qalilan, sedikit. Walau dan jikalau, arakahum, telah ia perlihatkan
akan engkau, akan mereka. Sama dengan tadi juga. Ara telah ia perlihatkan akan engkau, akan mereka. Bezanya ara ni madi, yang atas tadi yuri mudhari'. Ya. Ara mudhari'nya yuri. Yang atas tu mudhari' dia. Ya. Kahum atau domir yang perlu diterjemahkan akan engkau, akan mereka. Katsira banyak. La fasiltum nescaya telah takut kamu. La fasiltum nescaya telah takut kamu. Nescaya tu lam tu jawab kepada lau. Sebab itu kena terjemahkan nescaya. Lau mana? Walau aro kahum. Lau tu. Jadi lam tu, lam la fasiltum, lam tu jawab. Itu terjemahkan nescaya. Ya. Biasa kalau jumpa lau ni, biasa akan dijawab dengan la. Ya. Wala tanaza'tum. Dan nescaya telah berbantah-bantah kamu. Dan nescaya telah berbantah-bantah kamu. Fil amri pada urusan. Walakinnallah. Dan akan tetapi Allah. Lakin ni ada dua. Satu lakin, satu lakin. Nah, kata lakin saja tetapi. Kalau ada sabdu lakinna, ini terjemahan dia. Dan akan tetapi. Ya. Allah salama. Telah ia selamatkan. Telah ia selamatkan. Innahu sesungguhnya dia. Alimun amat mengetahui. Bizati dengan yang empunya. As-sudur. Dada-dada. Baik. Semak semula ya. Iz yuri kahumullahu fi manamika qalila. Ingatlah di waktu ia perlihatkan akan engkau, akan mereka. Engkau ni Nabi. Mereka ni orang-orang kafir. Allahu oleh Allah. Mana Allah perlihatkan kepada Nabi ya tentang mereka, ya tentera-tentera kafir tu. Fi manamika qalilan. Dalam tidur engkau sedikit. Tidur di sini maksudnya ialah mimpi ya. Allah perlihatkan dalam mimpi Nabi orang-orang kafir ni sedikit. Dalam mimpi ya. Dikatakan dalam 70 ataupun ya 100 dalam mimpi. Padahal tentera kufar ni 1000. Ya. Dalam mimpi itu dinampakkan 100. Dalam mimpi Nabi. Allah nampakkan dalam mimpi Nabi, mereka sedikit sangat. Ya. Padahal tentera yang datang kafir ni 1000. Ya. Walau dan jikalau arakahum katsira, dan jikalau telah ia perlihatkan akan engkau, akan mereka banyak. Kalau Allah nampakkan ya, dalam mimpi itu tentera kufar ni begitu ramai, apa akan jadi? La fasiltum. Nescaya
telah takut kamu, wala tanaza'tum fil amri, dan nescaya telah berbantah-bantah kamu dalam urusan. Masing-masing akan berbelah bagi. Nak pergi tak pergi, nak lawan ke tak lawan. Terasa bahawa mereka ramai. Tentera Islam bukan ramai sangat. 300 lawan 1000, bayangkan. Tapi dinampakkan dalam mimpi itu hanya 100. Tentera Islam tak ramai. 300 lawan 1000. Itu dikatakan, kalau Allah perlihatkan dalam mimpi Nabi itu mereka ramai, pertama, tentera Islam akan rasa takut. Kedua, mereka akan berbantah-bantah atau berbolak-balik hatinya, sama ada nak ikut atau nak serta atau tidak. Walakin Allah, dan akan tetapi Allah salama, telah ia selamatkan. Allah telah selamatkan daripada sifat takut dan daripada berbantah-bantah. Allah selamatkan. Innahu alimun bizatis sudur. Sesungguhnya dia amat mengetahui dengan yang empunya dada-dada. Dia itu Allah. Sesungguhnya dia itu Allah. Amat mengetahui dengan yang empunya dada-dada. Apa maksudnya? Yang empunya dada-dada maksudnya isi hati. Itu dikatakan yang empunya dada-dada. Maknanya Allah mengetahui segala isi hati. Baik, sama lagi ayat seterusnya. Bila di permulaan macam ni, wa'iz, kena tambah apa? Ingatlah. Dan ingatlah di waktu. Dan ingatlah di waktu. Yurikumuhum. Ia perlihatkan kepada kamu akan mereka. Ia perlihatkan kepada kamu akan mereka. Tengok perkataan dia. Yuri, ia perlihatkan. Kumu tu, asalnya kum saja. Kum. Yuri kum. Kum tu maknanya kamu. Waw tu, waw ziyadah. Waw tambahan saja. Sebenarnya untuk domir tak ada waw tu. Dia kum saja. Kenapa bila tak waw ziyadah ni? Waw ziyadah ni untuk menyenangkan bunyi. Asalnya yurikum hum, yurikum hum. Kan susah. Di sebelah istighol, berat, nak dibunyikan. Jadi diletaklah waw tu. Waw ni sebagai ziyadah saja untuk meringankan bunyi. Ingat dia tak ada kumu. Dia asalnya kum saja. Yurikum, ia perlihatkan akan kamu, hum, kepada mereka. Jadi waw tu waw tambahan. Untuk apa? Kalau ditanya, untuk meringankan bunyi. Itu jawapannya, untuk meringankan bunyi. Kemudian is di tengah-tengah macam ni, ini terjemah di waktu saja. Di waktu. Iltaqaitum, telah bertemu kamu. Telah bertemu kamu. Fi, pada. Unikum, pandangan kamu. Qalil, sedikit. Wa yuqallilukum, dan ia sedikitkan kepada kamu. Dan ia sedikitkan kepada kamu. Yuqallilu ni mudhari' kepada qalil. Qalil ni mudhari' yuqallilu. Qallala, yuqallilu. Dipakai qalil.
Fi a'yunihim, pada pandangan-pandangan mereka. Liyagdiya, supaya ia sempurnakan. Allahu, oleh Allah. Amron, akan urusan. Kana, adalah ia. Maf'ula, yang diperbuat. Wa ilallah, dan kepada Allah. Turja'u, ia dikembalikan. Al-umur, akan segala urusan. Satu lagi. Ayat 45. Ya ayyuha, wahai. Alladzina, orang-orang yang. Amanu, telah beriman mereka. Iza, apabila. Laqitum, telah bertemu kamu. Fi'atan, akan segolongan. Fasbutu, maka tetaplah olehmu. Maka tetaplah olehmu. Wazkuru, dan ingatlah olehmu. Allah, akan Allah. Katsiro, banyak-banyak. La'allakum, mudah-mudahan kamu. Tuflihun, kamu beroleh kejayaan. Biar saya mak semula. Ayat yang ke-44 ya. Wa'iz, dan ingatlah di waktu. Yurikumuhum, ia perlihatkan akan kamu, akan mereka. Kamu ni ya, tentera Islam. Mereka tu tentera kufar. Izil taqaitum, di waktu telah bertemu kamu. Fi a'yunikum qalil, pada pandangan-pandangan kamu sedikit. Wa yuqallilukum fi a'yunihim, dan ia sedikitkan akan kamu pada pandangan-pandangan mereka. Sekarang ni, tentera kafir tu 1000. Tentera Islam 300. Jadi, Allah punya kuasa. Allah pandangkan orang Islam, pandangan tentera Islam ni tengok orang kafir tu sikit pada 1000. Dan orang kafir pula pandang orang Islam sedikit, memang sedikit lah. Ya. Jadi, kenapa ya demikian? Bila orang Islam pandang tentera tu tak ramai, maka ya, ia akan ya bersungguh-sungguh, ya, maknanya ya, senang nak hapuskan mereka sedikit sangat. Padahal ramai. Bagi orang yang kafir pula, nampak orang Islam sikit, dia mengabaikan. Mana cincai-cincai je lah. Macam itulah bahasanya lah. Sikit je cincai-cincai yang selesai. Jadi, dia tak bersungguh-sungguh. Itu maksudnya. Allah, dia
berbuat macam tu. Liyaqdiyallahu amran kana maf'ula, supaya ia sempurnakan oleh Allah akan urusan, adalah ia yang diperbuat. Ya, Allah nak sempurnakan urusan agama Allah. Ya, kata Allah, dia akan, maf'ula yang diperbuat pasti akan berlaku. Wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah ia dikembalikan akan segala urusan. Terpulang kepada Allah segala urusan itu, balik kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman mereka, iza laqitum fi'atan, apabila telah bertemu kamu segolongan. Segolongan ni segolongan yang kafir, maknanya segolongan ni maknanya tentera kafir. Fasbutu, maka tetaplah olehmu dalam peperangan. Bila berjumpa dengan segolongan tentera kafir ini, kamu jangan gustan, tetapkan pendirian. Wazkurullah katsira, dan ingatlah olehmu akan Allah banyak-banyak. Masa itu yang perlu diingat dalam dirimu hanyalah Allah. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu beroleh kejayaan. Inilah yang ditetapkan dalam Al-Quran. Dan sebab itu salah satu dosa besar kalau lari daripada peperangan. Itu termasuk dosa besar. Sebab itu bila bertemu dengan tentera kufar, tetapkan pendirian. Lawan terus. Jangan gustan. Kalau lari daripada peperangan, itu dimaksudkan dalam dosa besar. Lari daripada peperangan. Baik, sekadar itu untuk Quran. Jadi kita sambung pula dengan pelajaran sorof kita. Kita buat semakan sorof kita pula. Apa dia? Bising. Dia berkenaan dengan ayat tadi. Nur Asmara dia punya bising lah, tak boleh nak dengar yang lain. Tak tahu macam mana. Tengok saya buka kalau buka dia bising. Tak boleh nak dengar yang lain. Cuba buka mic tu. Cuba buka. Boleh tak Ustaz? Dah buka. Okey. Okey. Tadi bising. Dah bising. Berkenaan dengan ayat-ayat 41 dengan ayat 44 Ustaz. Okey. Perkataan al-fi'il. Il taqwa. Yaumal taqwa 41. Il taqwa ke al taqwa? Yaumat taqwa tu. Ya. Sebab dia ni bising. Dia fi'il. Dia fi'il madi. Wazan ifta'ala. Jadi ifta'ala iltaqoya. Jadi kita kena bunyikan iltaqo lah. Dia wazan ifta'ala. Jadi iltaqoya. Iltaqo. Satu lagi mana? Cuba buka mic balik. Itu fi'il madi. Pada hari iltaqa telah bertemu ia, ifta'ala.
Satu lagi rubah. Buka dia punya apa? Mac buka. Mac buka. Macam saya ni kan Ustaz, saya tak tahu ini PL ke isim ke kan sebab ada alif lam. Alif lam tu bukan maknanya dia makrifah. Alif lam tu dia lam tu adalah lam fi'il. Lam tu lam fi'il lakia, asal 3 hurufnya lakia. Ya. Lakia. Kemudian yang 44, ayat 44. Okey. Kan ada sama ayat perkataan yang sama Ustaz. Iltaqaitum. Pas bawah ada laqitum. Ayat 40. Maknanya sama. Ayat 44. Sama. Iltaqaitum. Sama. Iltaqaitum. Lepas tu bawah ada laqitum. Macam mana? Tapi maknanya telah bertemu kamu. Yalah, PL. Ada perbezaan. Tum tu kamu? Tum. PL madi juga lah. PL madi. Yang bawah kan ada tum. Bawah pun. Yang ayat 44 tu ada tum tu kamu. Yang atas tu satu ada lagi. tum. Yang atas tak ada tum, iltaqa saja. Iltaqaina, iltaqaitum, iltaqaitu, ya. Kalau ia iltaqa. Okey ya, kita teruskan dengan sorof. Yang ke berapa ni? Tamrin dia. Tamrin 33. 33. Okey, 33 tasriful multawi min babi fa'ala yufa'ilu. Ya. Watto yuwati tautiatan, wati latuwati muwatin muwaton, muwaton wutia yuwatto. Tamrin ada 6. Pertama wasya. Wasya washim ya wasya. Melukiskan. Okey, madi wasya. Mudhari apa? Yuwashi. Masdarnya? Tausiatan. Amar? Washi. Nahi? La tuwashi. Isim fa'il. Muwashi. Muwashin isim maf'ul. Muwashan. Muwasson. Makan zaman. Muwashan. Muwasson. Madi majhul. Wusya. Mudhari majhul. Yuwasya. Ini makna melukiskan. Yang nombor 2 ni makna mewasiatkan. Wassa, wasat, ya, wassa. Buat madi, mudhari masdar. Sebut madinya dulu. Sebut madinya dulu. Tausiatan. Amar nahi. La tuwasi. Ya, wasi la tuwasi. Isim fa'il, isim maf'ul. Makan zaman. Muwassin. Ya, muwassin, muwasson. Madi majhul, mudhari majhul. Yuwassa. Madi majhul, mudhari majhul. Mudhari majhul. Madi majhul. Wasiya. Tak, barikan depan. Wusya. Wusya Wusya yuwasso.
Yuasa. Nombor 3, wafaya. Wafa mana menyempurnakan. Wafa. Okey, kalau madi mudhari' masdar sebut. Madi mudhari' masdar. Madi wafa. Tawfiyat. Wafi. Tawfiyatan. Tawfiyatan. Wafa yuwafi tawfiyatan. Okey, amar nahi. Wafi la tuwafi. Wafi. Tuwafi. Ya, wafi la tuwafi. Isim fa'il, isim maf'ul. Wafi. Muwafan. Muwafin, muwafan. Makan zaman. Muwafan. Muwafan, muwafan. Madi majhul, mudhari' majhul. Wufiya yuwaffa. Okey, makna menyempurnakan. Nombor 4, makna menyembunyikan. Waroya. Waroya. Warro. Okey, buat madi mudhari' masdar. Yuwari. Tauriyatan. Ya, warro yuwari tauriyatan. Amar nahi. Wari la tuwafi. Wari. Wari la tuwardi. Isim fa'il, isim maf'ul, makan zaman. Muwarin. Wari. Ya, muwarrin, muwarron, muwarron, muwarron. Ya, madi majhul, mudhari' majhul. Wurriya yuwarro. Ya, okey. Nombor 5, ya, walam ya wala melantikkan. Cuba buat madi mudhari' masdar. Wala yuwaliyatan. Wala yuwalli tauliyatan. Yang kita sebut tauliyah ni daripada wala lah, wala. Tauliyah. Pelantikan. Pelantikan. Tauliyah. Tauliyah. Madi dia wala, ya. Wala yuwalli tauliyatan. Amar nahi. Wali la Wali la tuwalli. Isim fa'il, isim maf'ul, makan zaman. muwallin. Muwallin, muwallan, muwallan, muwallan. Madi majhul, mudhari' majhul. Wuliya Wuliya yuwalla. Okey. Nombor 6 yang akhir. Wahaya, waha. Melekaskan. Waha. Buat. Madi mudhari' masdar. Wahayuwahi tauhiyatan. Amar nahi. Wahi la tuwahi. Isim fa'il, isim maf'ul. Ya, muwahin, muwahan. Makan zaman. Ya. Muwahan, muwahan. Madi majhul, mudhari' majhul. Uhiya yuwaha. Baik, sekarang ni letak satu makna mengikut wazan. Kita ambil makna yang nombor 5 tadi. Melantikkan. Kalau madi apa nombor 5 tadi? Melantikkan. telah melantikkan ia. Ia telah melantikkan ia. Kalau mudhari'? Ia melantikkan. Kalau masdar?
Masdar Lantikkan. melantikkan. Lantikkan. Ya, isim fa'il Lantikkan oleh engkau. tak. Fi'il amar betul. Lantikkanlah oleh engkau. Fi'il nahi, Janganlah engkau lantik. Oh. janganlah engkau lantik. Isim fa'il Yang melantik. yang melantikkan. Isim maf'ul Yang dilantikkan. yang dilantikkan. Makan. Masa tempat Masa dia. Makan. Makan tempat. Tempat dilantikkan. Tempat melantikkan. Zaman. Masa dilantikkan. Mana ada di, tak ada boleh Masa di. melantikkan. Masa lantikkan. Masa melantikkan. Madi majhul. Telah dilantikkan ia. Telah dilantikkan ia. Mudhari' majhul. Ia dilantikkan. Ia dilantikkan. Alhamdulillah. Mumtaz semua. Sebentar susah. Mumtaz. Alhamdulillah. Ya. Banyak salah. Ni untuk akan datang, ya. Kita sambung dia punya sorof ni, sorof yang ke-34. Ni tasriful mudha'af. Bab dia macam ni bab fa'ala. Yang akan datang ni fa'ala, fa'alif ain lam, fa'ala, ya. Tapi mula dengan mudha'af dulu. Mudha'af ni maknanya dia berganda lah. Dia ada sabdu. Macam contoh saya bagi contohnya rodda, ada sabdu, macam tu. Jadi wazan dia wazan fa'ala yufa'ilu, ya. Jadi contoh yang dibagi sofa yusofu, macam tu, ya. Okey, itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama daripada kuliah hari ini, insya-Allah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minas